Didik TV KPM. Macam kurang wangilah studio ni. Wish, tak wanginya. Nasib baiklah ada pewangi. Macam. Tak bau apa pun. Tak bau apa-apa ni. Ini pewangi juga ni. Tapi ni penyembuh. Cuba try yang ni. Oh, wanginya. Spray. Barulah wangi. Kalau yang ni tak wangi pun, tak kenapa. Yang ini yang terbaik ni. Kita guna penyembuh pewangi. Wah, wangi ni studio. Wanginya. Mira guna apa ya? Kenapa wangi cikgu tu? ni. Wangi kan cikgu? Mira dah spray dah. Mira guna penyembuh cikgu. Penyembuh ya. Kalau guna yang pepejal tu, dia akan ambil masa yang lama kan untuk berbau wangi. Tapi kalau penyembuh serta-merta bau wangi. Betul tu. Tapi persoalannya, kenapa pula macam tu cikgu? Ini cepat, ini lambat. Okey, itu yang kita tajuk yang pertama untuk hari ini. Okey, iaitu faktor yang pertama kita ialah faktor saiz. Okey, yang Mira guna awal tadi ialah penyembuh gel ataupun penyembuh dalam bentuk pepejal. Okey, pepejal ni saiz molekulnya adalah besar. Jadi, luas permukaan molekul pewangi tersebut kecil. Bila kecil, dia akan lambat bertindak balas dengan udara. Seterusnya, kita lambatlah untuk mendapat bau tu. Walau bagaimanapun, bagi penyembuh semburan tadi, tindak balas dengan serta-merta kerana molekul dalam bentuk gas itu lebih kecil. Jika molekul kecil, luas permukaan perisi padu molekul wangian tu dapat menyerap dengan cepat dalam molekul udara. Sebab itulah kita dapat bau dengan serta-merta. Oh, begitu. Maksudnya ada faktor saiz pewangi tu tadi. Okey, baiklah cikgu terangkan dari segi saiz ni ya. Okey, kenapa kita nak guna dua pewangi yang berbeza tu? Apa beza dia kan? Okey, ini pewangi jenis ini membebaskan wangian dalam bentuk molekul yang lebih kecil. Macam cikgu terangkan tadi, dan meningkatkan luas permukaan yang bertindak balas. Manakala pewangi gel, luas permukaan yang terdedah kecil, jadi akan mengambil masa yang lama sedikitlah. Walau bagaimanapun, adakah pewangi gel ni, walaupun dia ambil masa yang lama, adakah dia tidak baik? Dia baik juga kan baik dari juga, segi apa kepentingan menggunakan pewangi gel berbanding semburan. Kalau pewangi gel mungkin dia tahan lebih lama cikgu. Ya, bagus. Betul jawapan tu. Pewangi dalam bentuk semburan, kita akan mendapat wangian dengan serta-merta. Manakala pewangi dalam gel, kita dapat tahan lama. Pewangi tu dia ada wangian dia. Cuma dia akan ambil masa yang lama dan tahan lama. Itu kebaikan dia. Maknanya setiap perkara yang dilakukan yang ada di sekitar kita tu ada kepentingan baik dan buruk. Baik dan buruknya lah. Okey, jadi pewangi kebaikan dalam tulisan hijau tu memberikan kesan yang serta-merta lah kalau kita guna semburan. Manakala kalau dalam gel atau pepejal memberikan lebih penjimatan kepada pengguna. Dua-dua ada kebaikan dia. Jimat lah cikgu yang lambat habis sikit kan? Selalunya kalau pewangi tu cikgu guna sebulan boleh tahan lah. Okey. Mira nak tahu lebih lanjut tak tentang beza antara kedua-dua saiz ni? Saiz kecil, saiz besar. Mestilah nak cikgu. Nak kan? Sebab nak uji juga cikgu kalau saiz yang besar bagaimana, yang kecil macam mana. Betul ke yang ini lebih cepat, ini lebih lambat? Nak cikgu? Kan? Menarik kan? Okey, jom kita lakukan uji kaji. Okey. Subjek kimia ni kalau tak ada uji kaji tak menarik lah kan. Baik kita buat uji kaji. Okey, sekarang cikgu ada tablet melegakan sesama. Tablet ni selalunya kita letak dalam air sejuk ataupun air suam dan dia akan larut dalam air. Okey, lepas tu kita boleh minum air dia lah. Okey, untuk yang kita nak buat dekat studio hari ni, cikgu ada tablet yang belum dipecahkan. Cikgu saiz besar lah maksudnya untuk cikgu. Okey, Mira punya tadi cikgu nampak Mira dah menumbuk. Maksudnya Mira dah hancurkan. Betul. Tablet yang sama ni, sama saiz tapi sudah dihancurkan. Okey, lepas ni, Mira masukkan dalam bikar. Tablet yang dah hancur tu, kita akan buat seolah-olah pertandingan lah. Kita nak tengok siapa punya tablet yang larut lebih
Cepat. Siapa punya tablet tu? Okey, kalau macam tu, Mira punya saiz pada awalnya sama juga dengan cikgu kan? Pada awalnya sama. Lepas tu Mira dah Tumbukkan hancurkan dia. Dah Sekarang hancurkan saiz Mira ialah saiz kecil. Betul. Okey, ini Saiz Mira cikgu saiz besar. punya. Baiklah. Tablet tadi, tablet sesama tadi. Okey, sekarang ni bila kita masukkan dalam air, kita mulakan jam randik. Kita nak tahu berapa minit, berapa saat. Boleh cikgu. Okey. Bila pembuakan dah habis, Mira stopkan tutup jam randik dan kita tengok berapa Masa saat, yang diambil masa yang diambil. Okey. Mari cikgu, Kita air masuk kita sekali sama ke cikgu isi padu air kita? Isi padu air kita sama 100 cm padu dua-dua ni. Baik. Okey. Kita masukkan sama-sama. Standby okey. Jam randik. Baik. 1 Okey, 1 Dua, 2 3. 3. Wow. Nampak tu macam Okey, ada gelembung-gelembung lah berlaku, cikgu. ya. Cikgu punya pun ada, Mira punya pun ada. Kalau macam ni Mira kacau boleh tak cikgu? Ke biar saja? Kita biar saja sebab dua-dua ni cikgu tak kacau. Jadi Mira punya pun tak kacau. Baiklah. Okey, cikgu dapati Mira punya dah berhenti. Okey. Pengeluaran gelembung tu. Jadi boleh matikan jam randik. Okey. Mira dah matikan Tapi jam cikgu randik punya belum. Yalah, Okey, cikgu. kita tunggu dulu. Cikgu punya belum. masih berbuih-buih lagi kat situ. Masih ada lagi. Okey, kita tunggu dulu. Baik. Agak-agak cikgu punya dah berapa saat dah tu? Dah melebihi 30 saat ni. Okey, dah melebihi 60. Okey, sekarang dia dah pembuakan dah hampir habis. Kita tunggu sekejap ya. Baik. Manakala kalau cikgu punya dah hampir habis, Mira punya nampak memang macam dah berhenti Dah cikgu. berhenti. Macam dah tak ada dah tu. Ya. Dah kalau sesama tu kalau nak cepat guna yang tu boleh terus minum. Cikgu punya lambat sikit. Okey, kita tunggu. Okey, kira-kira cikgu rasa dia dah larut semua. Okey. Okey. Mari cikgu catatkan. Kita nak tahu beza antara masa yang diambil untuk tablet bersaiz kecil dan masa yang diambil untuk tablet yang bersaiz besar. Okey, yang besar cikgu punya. Ya. Okey, cikgu punya, cikgu dapati jam randik cikgu menunjukkan 1 minit 35 saat. Oh, okey. Maksudnya 95 saat. 95 saat. Okey, 95 saat. Mira punya? Okey, manakala untuk Mira punya pula jam randik menunjukkan 26 saat cikgu. 26 saat sahaja. Okey. Kita tengok suhu untuk masa untuk tablet besar melarut di dalam air ialah 95 saat. Manakala Mira punya tablet bersaiz kecil. Okey, melarut dalam air selama 26 saat sahaja. Okey, jadi kalau kita nak cepat, okey, kita kena gunakan yang bersaiz kecil. Baik. Okey, penerangannya kat sini ialah tablet sesama Mira tu dia mempunyai luas permukaan perisi padu yang lebih besar. Saiz kecil, luas permukaan isi padu besar. Jadi bila luas permukaan besar, tablet itu dapat bertindak balas dengan molekul air dengan lebih cepat. Kadar penyerapan tu cikgu lebih Kadar cepat. penyerapan, kadar pelanggaran antara molekul air dan juga tablet lebih cepat. Berbanding dengan yang cikgu buat tadi dalam tablet yang besar, bersaiz besar. Itu beza dia antara dua uji kaji inilah. Walaupun kita menggunakan asalnya tablet itu tablet yang bersaiz sama sahaja. Itu dia penjelasan cikgu tentang saiz. Faktor saiz bahan. Ya, kalau saiznya lebih kecil, permukaannya lebih besar, maka pelanggaran antara molekul itu lebih pantas. Betul cikgu ni Betul. Okey, kalau macam tu kita nak tahu lagi faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kadar tindak balas kimia, tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.